Sekali lagi aku nak buat satu lagi pendedahan yang mungkin membuatkan anda terbuka fikiran, minda dan hati. Ada orang kata Najib dah masuk penjara, selesai. Rosmah dah dijatuhi hukuman, selesai. Tapi sebenarnya itu hanya satu permulaan. Aku jangka ini satu permulaan domino. Anda tahu apa itu domino? Satu rangkaian yang akan berterusan. Bak kata penganalisis politik, ini adalah satu perang yang besar, perang rasuah. Selain daripada itu, ada juga yang menyangka bahawa Ismail Sabri Yaakob takut kepada Zahid Hamidi. Tapi sebenarnya pada pemerhatian aku, ini daripada pemerhatian aku pada waktu ini, yang semakin terdesak dan semakin tak keruan adalah Zahid Hamidi, bukannya Ismail Sabri Yaakob. Kerana menurut rata-rata penganalisis politik dan pemerhati politik mengatakan Ismail Sabri Yaakob kini telah berjaya mengumpul sokongan yang besar daripada akar umbi dan juga daripada netizen yang merangkumi rakyat Malaysia. Ismail Sabri Yaakob kini telah berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia. Apa buktinya? Pertama, beliau terbukti tidak langsung mencampuri urusan pengasingan kuasa antara eksekutif dengan kehakiman. Kita boleh lihat, walaupun Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri, Najib dan Rosmah telah dijatuhi hukuman yang menurut mahkamah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan mereka. Ini telah membuat secara pemerhatian aku secara pribadi, aku lihat perbuatan ataupun tindakan Ismail Sabri Yaakob ini telah memberi gambaran yang baru, satu dimensi baru kepada rakyat Malaysia, melihat bahawa wow, ada harapan untuk menuju kepada mercu baru, Malaysia baru yang dihendak-hendaki oleh rakyat Malaysia, yang mana tak perlu pun pergi ke parti-parti lain seperti PH, Perikatan Nasional maupun Parti Pejuang atau sebagainya. Boleh kekal Barisan Nasional dan UMNO kerana mempunyai pemimpin seperti Ismail Sabri Yaakob yang benar-benar tegas, tak nak mencampuri, bahkan mempunyai integriti, sungguh-sungguh membantu menolong supaya perang rasuah ini benar-benar terjadi di Malaysia. Itu sebabnya aku kata Ismail Sabri Yaakob sekarang punya autoriti yang kuat untuk lebih dominan berbanding Zahid. Aku lihat sekarang Zahid ini dah mula mengendur kekuatannya, auranya mula tidak dapat dilihat lagi kerana akar umbi mula lihat, oh ya, nak Ismail Sabri patut disokong kerana dia mampu membersihkan parti UMNO dan Barisan Nasional. Itulah yang aku perhatikan sekarang. Dan sekiranya benarlah, katakanlah, spekulasi yang tertular kencang di media sosial mengatakan bahawa ada permintaan kononnya supaya Zahid memecat Ismail Sabri Yaakob kerana tindakannya melengah-lengahkan pilihan raya 15 ataupun tindakannya tidak menyegerakan PRU 15, maka dengan ini apa akan terjadi? Sebenarnya jika Zahid pecat Ismail Sabri, UMNO boleh ucap sayonara. Itu pendapat daripada Regi JC Ritaudin. Tapi aku secara pribadi, aku setuju dengan apa yang Regi JC Ritaudin ini katakan. Kerana yang menjadi tunggak dan anchor, kalau dalam bahasa Melayunya anchor itu apa? Jangkar. Anchor sebenar UMNO Barisan Nasional sekarang bukan lagi Najib, bukan lagi Zahid Hamidi pada pemerhatian aku, tapi harus dipindahhalahkan kepada Ismail Sabri. Kenapa tidak menggunakan kekuatan Ismail Sabri Yaakob memerangi rasuah, tak mencampuri apa-apa urusan, bahkan mempunyai nilai integriti yang dilihat sekarang ini telah mampu memulihkan Barisan Nasional. Kenapa tidak digunakan itu sebagai puncak kekuatan pula?
Bahkan ada pula membaca laporan mengatakan bahawa Ahmad Maslan kononnya mahu supaya terus berjuang untuk Najib. Dan aku tak silap, kalau aku tak silap, ramai orang sekarang ini menggunakan Najib dan Rosmah sebagai menagih simpati pula daripada akar umbi. Tapi jangan dilupa, netizen, rakyat Malaysia sekarang ini bukan lagi rakyat yang 60 tahun dahulu yang tak nak tahu apa-apa, tak kaji apa-apa. Sekarang semuanya ada di hujung jari, di Google. Propaganda yang menyokong Najib pun ada, menolak Najib pun ada. Satu gelombang penolakan besar-besaran sudah muncul di media sosial, di mana rakyat menolak pilihan raya awal berbekalkan keyakinan bahawa sistem kehakiman Malaysia kini bebas daripada pengaruh politik dan akan terus bebas selagi kluster mahkamah tidak terlibat dengan kerajaan, kata Regi JC Rethaudin. Aku pun setuju dengan itu. Bermaksud selagi PRU tidak berlaku, katakanlah kalau mereka PRU ini tidak berlaku, makna kata tidak ada harapan langsung untuk kluster-kluster mahkamah ini untuk berada terlibat dengan kerajaan. Pemenjaraan Datuk Seri Najib Tun Razak mencetuskan keyakinan di kalangan masyarakat majmuk bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serius mempertahankan pengasingan kuasa eksekutif dan kehakiman dan berpegang pada prinsip kedaulatan undang-undang. Ini kerana Najib dipenjarakan dalam pada Perdana Menteri Malaysia merupakan naib Presiden UMNO. Pemenjaraan Najib turut menimbulkan kesedaran di kalangan penyokong atas pagar dan sebilangan penyokong tegar Najib bahawa beliau tidaklah setulus dan sejujur yang disangkakan. Ini setelah Najib dan pasukan peguamnya memperkotak-katikkan proses mahkamah dan menghina mahkamah dalam usaha terdesak Najib untuk meraih simpati. Tindak tanduk ini meyakinkan rakyat bahawa Najib tidak mampu membela dirinya dan cuba menggunakan pelbagai hela untuk menangguh rayuan terakhirnya agar pilihan raya umum PRU 15 dapat diadakan sebelum Mahkamah Persekutuan sempat membuat keputusan. Di sini sahaja sudah timbul syakwa sangka bahawa desakan untuk diadakan pilihan raya umum awal bukanlah bermotifkan kestabilan politik seperti mana yang diwar-warkan, tetapi dibuat bagi memenuhi agenda peribadi ahli-ahli kluster Mahkamah UMNO, kata Regi JC Rethaudin. Manakala itu, sabitan bersalah Datin Seri Rosmah Mansur mengukuhkan lagi keyakinan bahawa Ismail Sabri serius mempertahankan pengasingan kuasa eksekutif dan kehakiman dengan tidak mencampuri sebarang urusan mahkamah. Alasan penghakiman yang dibacakan dalam kes Rosmah turut membuktikan bahawa Najib dipengaruhi oleh istrinya, malah Rosmah dikatakan mencampuri urusan kerajaan dengan nada yang memerintah terhadap suaminya. Ini menimbulkan kesedaran bahawa pentadbiran Najib selama 9 tahun dipengaruhi oleh ahli keluarganya dan kebimbangan bahawa perkara ini akan berulang sekiranya Najib menjadi Perdana Menteri semula kini dibimbangi. Justru satu-satunya motif majoriti rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa kehakiman Malaysia terus bebas daripada pengaruh politik. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas menerusi pencapaian partition yang mendesak di Pertuan Agong untuk tidak mengampunkan Najib, di mana partition itu mencecah 100,000 tanda tangan dan dalam tempo kurang 24 jam. Manakala partition mendesak yang di Pertuan Agong mengampunkan Najib hanya mencapai 8,200 tanda tangan selepas 4 hari digerakkan. Biarpun UMNO didakwa mempunyai 3 juta ahli yang majoritinya penyokong Najib. Menerusi kegagalan partition pro-Najib, inilah penipuan unit propaganda UMNO terselah. Malah rakyat dapat melihat sendiri bagaimana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran parlimen atas sebab-sebab berbaur propaganda yang tidak masuk akal. Sudah pasti ini akan membimbangkan masyarakat kerana Zahid sendiri berdepan dengan puluhan tuduhan
jenayah dan gagal memberikan sebarang sebab munasabah kenapa PRU 15 harus disegerakan. Untuk rekod, Parlimen Malaysia ke-14 wajib dibubarkan pada Julai 2023 dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri pada ketika itu tidak diancam oleh mana-mana kumpulan politik selain kluster mahkamah yang merupakan satu-satunya pihak yang mendesak agar pilihan raya umum diawalkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.